mengupas kitab Penawar Bagi Hati, dan tajuk yang akan kita bahaskan pada malam ini ialah pada bab yang kelima, pada menyatakan syukur. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Dalam muka surat 199. Muka surat 199 tu. Seperti mana kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengannya atasnya daripada pendengar dan penglihat, dan kaki dan tangan dan lainnya kepada barang yang dijadikan kerananya. Inilah syukur. Menggunakan apa yang nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Di sini disebutkanlah kita punya anggota badan kita digunakan untuk tujuan yang mana dijadikan oleh Allah Ta'ala. Apa tujuannya? Allah Ta'ala jadikan mata kita ni supaya disuruh kita melihat benda yang baik-baik. Dijadikan telinga kita ni supaya mendengar perkataan benda-benda yang baik. Jadikan lidah kita ini untuk bercakap yang baik-baik. Semuanya untuk baik-baik. Maksud itulah tujuannya sebenarnya. Buktinya apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku jadikan jin dan juga manusia ini mereka untuk menyembah aku. Jadi menyembah Allah Ta'ala. Ni bukan Allah Ta'ala bagi macam tu je tak. Allah Ta'ala bagi kita tubuh badan, anggota badan, supaya memudahkan kita untuk membuktikan ketaatan kita kepadanya dengan nikmat yang diberi tadi. Anggota badan. Itu antara syukur Dan seperti memalingkan ia akan pendengarnya kepada mendengar Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat. Itu tanda umur syukur. Bukanlah dia kata bersyukur dengan dia sekadar melakukan syukur, tak. Dia buktikan dengan pekerjaannya itu. Bukan sekadar Alhamdulillah, ada tangan Alhamdulillah, ada mata tak. Bukan sekadar itu. Dia buktikan, dia gunakan nikmat yang diberi tadi itu untuk tujuan yang mana mendekat pada Allah Ta'ala. Kemudian dan dia seperti memalingkan ia akan kakinya kepada berjalan ke masjid dan kepada mengerjakan haji. Dia gunakan nikmat kaki yang diberi ni untuk pergi masjid dan pergi haji. Dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi kafir. Maksudnya berjihadlah, menentang Israel tu, kerana meninggalkan agama Islam. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat daripada semua sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji yang terbaik. Syukur berada pada tingkatan yang teratas. Kenapa? Syukur lebih tinggi ia daripada sifat sabar, sifat zahid, dan khaufun, takut, dan lainnya. Lagi tinggi tu. Kita ingatkan level sabar ni tinggi dah. Sebab sabar ini, orang yang bersabar ialah ganjarannya itu tidak terhitung besarnya pahala orang yang bersabar di atas musibah tu. Besar dah pahala dia tu. Rupanya syukur atas lagi ranking atas lagi ni. Kerana syukur itu dimaksud akan dia pada dirinya, iaitu mensyukur dia pada diri dia sendiri. Yang saya sebut tadi lah, dia gunakan nikmat anggota dia itu untuk tujuan keridhaan Allah. Bersalahan sabar dimaksud daripadanya akan mengerasi hawa nafsu. Sifat sabar ini dia kena lawan dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itulah mengajak kepada yang mencenderungkan kita kepada maksiat, maka sabar dalam ketaatan. Makanya syukur lagi tinggi pada sabar. Dan bersalahan khaufun, takut
maka iaitu dimaksud daripadanya akan menghalau akan yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksud. Takut sekarang sifat takut khaufun, takut kepada Allah dengan cara kita takut untuk melakukan maksiat dan takut diri kita tercampak masuk neraka. Tapi syukur lagi tinggi pada sifat ni, lebih tinggi daripada sifat sabar. Kemudian apa lagi? Dan bersalahan zuhud, zahid, sifat zahid, maka iaitu dimaksud daripadanya akan lari daripada dunia. Maksud zuhud itu lari daripada dunia yang melalaikan daripada Allah Ta'ala kepada yang maksud. Maka kerana syukur itu dimaksud pada dirinya, tiada putus ia di dalam syurga. Jadi rupa-rupanya sifat syukur ini atas sebab sifat syukurnya seorang hamba itu sampai sifat syukur ni ada dalam syurga berbanding dengan sifat-sifat yang lain terputus dia kan. Di dunia atas sebab kita buat ketaatan dengan sabar, kita zuhud, kita khaufun, takut buat maksiat, maka dengan sebab sifat-sifat ni tadi penyebab kita masuk ke syurga. Itulah penyebab kita masuk ke syurga. Dalam syurga nanti tak ada sabar lah, apa saja boleh buat. Dalam syurga nanti dah tak ada sifat khaufun, takut melakukan kesalahan, sebab tidak ada istilah tu dalam syurga. Boleh minum air arak, sungai arak lagi dah, bukan minum air arak, sungai arak lagi ada. Apa lagi dah? Dah tak ada dah sifatnya ni. Tidak ada sifat khauf, sifat zuhud tak ada dah. Sebab semuanya kenikmatan. Mana ada zuhud? Kalau pohon itu, kalau pohon tamar di syurga dijadikan daripada batu permata, batu zamrud, kan? Nak zuhud jelas mana lagi? Kalau macam tu pun sekali nikmat Allah nak bagi tak? Tapi syukur ini dia membawa masuk dalam syurga, dalam syurga pun dia ada lagi. Sebab kita di dunia, kita nak ke syurga, kita kena ada sifat-sifat ni sabar, khaufun, ar-raja'u, kemudian kita ada sifat zuhud, baru melayakkan kita masuk. Tapi syukur ini sampai dalam syurga boleh bersyukur lagi. Dalam syurga boleh bersyukur lagi. Besar tak besarnya pangkat dia ni. Maka kerana syukur itu dimaksud pada dirinya, tiada putus ia di dalam syurga, dan tiada ada di dalam syurga itu khauf. Dalam syurga tidak ada sifat khauf, takut, nak takut pada siapa lagi. Kemudian tidak ada sifat zahid, tak ada, sebab semuanya kenikmatan. Dan sifat sabar, sifat sabar pun tak ada dah, dapat atas nikmat-nikmat tersebut. Tapi sifat syukur ada, dalam syurga pun ada lagi. Dan kerana berkekalan syukur itu di dalam syurga, berfirman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahawasanya doa ahli syurga itu, maksudnya orang yang dalam syurga lah, apa yang mereka doakan, apa mereka buat, segala puji tertentu bagi Allah. Maksudnya dia puji Allah, dia bersyukur lah tu. Dalam syurga, ahli syurga ni pun bersyukur. Dalam syurga tu segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Dan kerana ada syukur itu setinggi-tinggi pangkat, tiada ada banyak mereka yang sampai kepadanya. Disebabkan dia pangkat paling tinggi, maka tak ramai orang yang ada sifat syukur. Dia cek diri kita balik Kerana firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, dalam surah As-Saba ayat yang ke-13. Kata surah Sabah firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Artinya, dan sedikit daripada sekalian hamba-Ku yang banyak bersyukur. Ada yang bersyukur tapi tak banyak lah. Tak banyak yang bersyukur. Allah Ta'ala firman, tak banyak hamba-Ku yang bersyukur. Setakat syukur bermusim tu adalah.
kan? Tapi sentiasa bersyukur. Maksudnya apa? Dia dari timpa susahan pun dia syukur, dia timpa kenikmatan lagi dah dia bersyukur, kan? Macam mana dia timpa susah pun bersyukur ni? Katakanlah accident, kedebung tak, benda yang tak baik, syukur, alhamdulillah. Ya, kereta yang teruk, aku ni alhamdulillah selamat lagi. Anak bini aku selamat lagi, alhamdulillah, kan? Kita dah hancur lebur dah, habis total loss. Contoh dah. Ditimpa musibah pun bersyukur. Kedebu, kena patah tangan, patah kaki, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Yang penting aku masih bernyawa lagi lah. Dapat lagi lah, walaupun tak dapat solat dengan sempurna, tapi boleh. Yang penting aku dapat semayang itu je lah, ya Allah. Tengok. Ditimpa musibah pun bersyukur lagi. Ini orang susah mencari. Sebab biasanya dia akan menyalahkan takdir. Kalau imannya lemah, dia akan menyalahkan takdir. Kenapa aku je kena? Asyik aku je dulu dah kena rosak, mula ni rosak, dia tiba perhalangan lagi. Dia komplain. Sedangkan Allah Ta'ala nak tengok tahap kesyukuran kita. Bukan tahap komplain. Kita komplain tak guna. Ya. Kalau keputusan bola sepak dia diputuskan gol, walaupun Maradona tu menggunakan tangan tak. Referee dia kata gol. Bantahlah macam mana pun. Walaupun satu dunia tengok tangan dia tu, kan? Hand of God dia kata tak. Tak dibantah. Tu di dunia lah kita dia tak. Jadi sama juga dengan musibah yang ditimpakan. Itu qada dan qadar Allah, ketentuan Allah. Kita komplain macam mana pun, qada itu tetap berjalan. Kita cuma perlu menghadapinya. Jadi Allah nak tengok. Ya. Pada allazi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian bagi kamu, kan? Amalan mana yang terbaik kamu nak buat, ataupun Allah tak nak uji kita, setakat mana kita mampu bersyukur. Dan adalah syukur itu sebab bagi menambah Allah Ta'ala akan nikmatnya. Jadi dengan sebab bersyukur itu, kalau kita bersyukur, Allah Ta'ala tambah nikmat lagi bagi mereka yang bersyukur. Kerana firman-Nya, ya, dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Artinya, demi Allah, jika syukur kamu akan nikmatku, nescaya menambah aku akan kamu daripadanya. Kita bersyukur, Allah akan tambah lagi. Kita bersyukur, Allah tambah lagi. Kita bersyukur lagi, Allah tambah. Itu saya kata tadi tak? Kita ditimpa musibah, ya, alhamdulillah selamat. Walaupun kereta aku dah total loss, tapi alhamdulillah nyawa ada lagi, anak isteri aku selamat lagi, alhamdulillah. Allah tambah lagi. Apa kan yang Allah tambah musibah? Allah tambah rasa syukur daripada kita. Allah tambah nikmat ketaatan tu pada kita, kan? Allah tambah lagi perkara yang baik, dan Allah gantikan balik benda yang itu. Ya, benda yang kehilangan. Selalu orang sebut tak? Kadang-kadang kita kehilangan tertentu, barang-barang tertentu ke, Allah akan ganti balik yang lebih baik daripada itu. Dan lagi syukur itu menegah dan menolak akan siksa. Dengan sebab syukur tadi, terhindar kita daripada siksaan. Kerana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-147, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Artinya, tiada memperbuat Allah Ta'ala akan seksa kamu jika syukur kamu akan segala nikmatnya dan beriman kamu. Kita bersyukur, kita beriman, Allah Ta'ala tak azab kita. Dan ada bagi syukur itu pahala yang sangat besar. Kerana firman Allah Ta'ala, wa sayajzillahu syakirin. Surah Ali Imran ayat yang ke-44. Artinya, dan selagi membalas Allah Ta'ala akan sekalian yang syukur akan nikmatnya, ya, Allah Ta'ala akan membalas. Orang yang bersyukur dia akan dapat balasan yang baik. Ya, pahala memang dapat dah. Dan pahala dapat dah. Ni balasan ni Allah Ta'ala bagi di dunia ni, kan? Bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan bersabda Nabi SAW dalam at-ta'imus syakiru bimanzilatis sha'imi as-sabir.
Rawahu At-Tirmizi wal Imam Ahmad wa Ibnu Majah wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini berstatus hadis sahih. Apa kata Nabi SAW ni? Artinya orang yang makan yang syukur adalah yang menempati dan menyerupai orang yang puasa yang sabar. Orang yang makan, dia bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa lepas makan, kita makan rezeki, alhamdulillah ya Allah, dapat ni makan. Dengan bersyukur, Rasulullah kata sama pahalanya dengan orang yang puasa tak makan kan? Orang yang puasa sabar. Jadi mana lagi best? Enggak, kawan tu lapar, dia bersabar. Tak makan, aduh, tak apalah, sabar dah kejap, tahan kejap, baru pukul 5 dah. Apa sabar. Dia tak makan tak? Dia menanggung susah lah. Yang seorang lagi, ya, dia tak puasa, dia makan. Ni bukan puasa bulan Ramadan, dia puasa sunat dah. Dia makan, tapi dia bersyukur. Alhamdulillah, ada rezeki minyak-minyak, bagi-bagi orang buat rezeki isi lemak, kau tu sana, alhamdulillah murah, rezeki orang yang bagi dah. Akan alhamdulillah, syukur. Sama pahala. Menyerupai, yang tadi kawan tu puasa, dia susah lah juga dah sebab tahan lapar. Ini tak tahan lapar, dia makan tapi dia bersyukur, pahalanya sama. Ni Rasulullah bagi tahu dah. Kemudiannya artinya bersamaan keduanya ada pahala yang banyak. Orang yang makan dengan syukur, orang yang berpuasa dengan sabar, pahalanya sama. Jadi kita ni banyak puasa ke kita banyak makan? Kita ni lah, banyak kita puasa ke banyak kita makan? Makan tak? Jadi bersyukurlah dengan makanan. Dalam puasa tu jarang-jarang, kadang-kadang kan. Jadi bila kita makan, banyakkanlah bersyukur. Sebab pahalanya sama macam orang puasa yang sabar. Dah tahu kan? Boleh tahu dia amal lah. Jadi dengan syarat jangan komplain lah. Banyak komplain. Balik-balik rumah je ikan kering, ikan sardin, telur dah itu dia komplain. Nak sedap bagi dia sikit dia tak apa. Tak ada masalah dah. Jadi banyakkan bersyukur. Ya, memang syukur. Itu Rasulullah. Bila Rasulullah kan balik tengok ada makanan, dia buat baginda puasa. Kalau ada makanan yang baginda tak gemari, baginda tak komplain, tak apalah, dia masih makanlah, saya tak ni lah. Bukan kita menghina makanan, bukan kita tak. Kalau tak suka dengan makanan tersebut, tak apa, ambil yang lain. Tak boleh kita komplain. Tambah kalau lebih orang pula kan. Jangan kita ni. Kadang-kadang tuan rumah itulah yang terbaik yang dia ada ketika itu tak. Kena pula ujung-ujung bulan gaji tak masuk. Kita pula dia dah pernah hidangkan. Tak maaf lah, saya benda-benda ni saya tak makan. Saya ni nak. Macam tu kita tak ingat. Dan adalah Rasulullah SAW menangis di dalam sembahyang tahajudnya. Maka bersembah Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Dia tanyalah pada Rasulullah. Rasulullah ni sembahyang menangis. Bengkak kaki, bengkak mata lah, dah nampak kesan menangisnya itu. Maka Sayyidatina Aisyah tanya, dan apa sebab engkau menangis? Ya Rasulullah, kenapa kau menangis ni? Dan sungguh telah menghimpuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu daripada dosa. Kata Sayyidatina Aisyah, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Sedangkan engkau ni, Nabi, telah diampunkan dosa kau. Tak ada dosa pun. Jadi dah terupun dah ada dosa. Dan juga engkau dan barang yang terkemudian. Maka yang disebabkan Allah Ta'ala dah ampunkan dosa engkau. Dah tentu syurga dah. Jadi kenapa mesti semayang macam ni? Kenapa nak kena nangis, kena bengkak ni? Tak. Kenapa ni? Sebab dah confirm tak? Kita pun macam tu lah. Kalau kita dah tahu kita memang confirm di syurga ni, semayang-semayang juga. Jangan tak semayang je lah. Janji buat sudah lah. Bila orang tanya, tak buat ini, tak buat. Main sunat tak buat ke? Tak ada suka sunat. Terima kasih lah. Tuan buat lah. Saya dah confirm syurga kan. Jadi tuan nak buat, tuan buat lah. Tak apalah kalau macam tu. Ini Nabi. Memang terang-terang confirm syurga.
Tapi apa jawapan Nabi? Bila dia tanya pada Sayyidatina Aisyah, ya, maka sabda Nabi SAW, maka ala an akuna abdan syakur. Maka adakah tiada ada aku hamba yang banyak syukur? Maka yang kata Rasulullah maksud dia, tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Ya, tak bolehkah aku menjadi? Ini bukti Rasulullah nak tunjukkan sifat kesyukuran Nabi ni dengan cara begitu. Kan? Menceritakan akan dia oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya. Syukur ni apa? Syukur tadi disebut mengatasi semua sifat-sifat mahmudah yang lain. Sabar, sifat zuhud, sifat yang baik-baik semua, syukur paling atas. Kenapa kan? Sebab syukur ini, bila kita dah rasa bersyukur, tengok Nabi punya sifat. Ya, pada kita solat zuhur, asar, maghrib, isyak tu apa hukumnya? Wajib lah. Kalau tak buat berdosa kan? Puasa di bulan Ramadan, apa hukumnya? Wajib. Kita buat dah tak? Sama juga dengan solat Jumaat tu jadi fardu ain, wajib lah. Jadi dengan sebab atas faktor wajib tadi menyebabkan kita laksanakan solat fardu 5 waktu. Memang kalau tak main zuhur tak boleh, kalau tinggallah sekali 2 kali, tak boleh. Sebab solat zuhur ni dia fardu tau, dia wajib. Jadi mesti buat. Kalau tak buat berdosa tau. Tak apa, sekali-sekala tinggal tak boleh. Tak boleh sebab dia wajib. Tak? Berbeza tak kalau kita solat sunat kan? Solat sunat sekali-sekala tinggal tak apa. Tak apa sebab dia sunat. Sunat buat dapat pahala, tak buat dapat apa lah. Wajib buat dapat pahala, tinggalkan dapat dosa. Tu wajib. Jadinya atas faktor itu, maka kita ni orang-orang mukmin, orang Islam ini, atas faktor kenapa kita boleh jaga solat fardu 5 waktu, sebab dia wajib, kalau tak buat berdosa. Jadi bagi kita ni masih lagi terikat, kena ada peraturan baru kita ni nak taat. Ditakdirkan satu hari, kita tak tahu ni contoh-contoh tak, katakanlah satu hari nanti ditakdirkan kod ya, solat fardu telah diangkat hukumnya. Jadi solat fardu ni 5 waktu tak payahlah, kita pulang pada tuan-tuan, dia jadi hukum sunat lah. Jadi siapa nak buat, tak buat tak apa. Agak-agaknya macam mana masjid kita ni ya? Ada nampak lagi tak? Kan? Jadi tuan-tuan, untuk tahun depan, untuk puasa Ramadan tak ini wajib lagi. Jadi siapa yang nak buat, buatlah. Kalau siapa tak nak buat, terpulang masing-masing lah. Tapi dia bukan wajib lah. Maksudnya tak berdosa lah kalau tuan-tuan tak puasa pun. Tapi kalau tuan-tuan puasa dapat pahala. Agak-agak tahun depan datang Ramadan macam mana? Kan? Sebab apa? Yang kita puasa bulan Ramadan sebab hukumnya wajib, kita pun taat. Solat fardu 5 waktu kita buat sebab dia wajib, waktu kita buat. Tapi orang yang bersyukur, walaupun diangkat hukum dia tak jadi wajib, ya, diangkat hukum solat fardu tu tak diangkat hukum tak jadi wajib, puasa bulan Ramadan diangkat hukum tak jadi wajib, dia tetap menjalankan ibadah tersebut sebaik mungkin. Sebab apa? Nak buktikan aku ni hamba yang bersyukur. Walaupun tak ada halangan tu, walaupun tidak diwajibkan, dia tetap buat sebab nak membuktikan dia bersyukur. Kan? Jadi itu beza dia. Kenapa syukur ini tingkatnya lebih tinggi? Ya, sebabnya tadi khaufun, takut. Kan? Jangan buat salah, kan? Jangan kau buat jadi sebab apa? Kalau kau buat nanti melanggar peraturan berdosa. Jadi atas sebab kita takut dosa, kita tak buatlah. Tapi ditakdirkan soal hukum tu berubah. Jadi boleh pula. Adakah kita akan buat? Kalau kita seorang hamba yang bersyukur, kita tetap akan buat. Kan? Kita tahu benda ni bukan bagus sangat pun. Aku nak buktikan aku ni hamba yang bersyukur. Itulah bersokat, ya, orang yang bersyukur tadi tu. Kemudiannya, dan artinya bersamaan dengan dan ketahui olehmu bahawasanya syukur itu berhimpun ia daripada 3 perkara. Syukur ni ada dalam 3 perkara. Yang pertamanya ilmu, yang keduanya kelakuan, yang ketiganya pekerjaan. Kena ada dalam 3 ni, 3 perkara. Pertama ilmu, yang kedua kelakuan kita, dan yang ketiga pekerjaan kita.
Adapun ilmu, maka bahawa mengetahui engkau akan bahawasanya segala nikmat. Maksudnya kita kena tahu, kita kena ada ilmu bahawa segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tak ada ilmu ni, dia ingat daripada dia. Dia ingat hasil keuntungan yang dia dapat tu daripada diri dia. Saya ni orang berniaga untung-untung sebab saya usaha tahu. Saya pagi-pagi keluar pergi cari sana pergi buat ni. Saya yang buat. Tak payahlah saya kaya pun. Kan? Ni dia kata dia. Tapi kalau orang tu ada ilmu, dia kata bukan. Rezeki tu atas jaminan Allah Ta'ala. Atas jaminan Allah. Saya hanya berusaha sebagai hamba, sebagai seorang hamba dan orang yang mukallaf melaksanakan tugasan untuk mendapatkan rezeki. Hakikatnya ketetapan rezeki Allah Ta'ala yang tentukan. Bukan kita. Ini beza ya. Kalau orang bercakap dengan ilmu dan dengan orang yang bercakap dengan nafsu. Kalau bercakap dengan nafsu, semua boleh ke dia. Tapi bila ditimpa musibah, semua salah orang. Semua orang tak betul. Cuaca salah lah. Kan? Faktor itu salah ni semua tak betul. Tapi kalau untung, semua dia lah. Itu memang sifat manusia lah. Jadinya, semuanya kalau orang berilmu, dia tahu segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Tiada daya daripada yang lain daripadanya. Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, maka iaitu sebab jua. Walaupun rezeki itu datang daripada makhluk, orang tu bagi projek kepada dia, orang tu bagi duit yang banyak kepada dia, ditakdirkan pula kan, pergi ke laut ada kawan bagi pula ikan kepada dia yang banyak. Makhluk lah. Tapi asbab daripada Allah. Asbabnya daripada Allah. Makhluk itu hanya penyebab sahaja. Hakikatnya tetap daripada Allah Ta'ala. Ini kalau orang tu berilmu, dia akan faham lah. Ya? Menzahirkan oleh Allah Ta'ala akan dia daripada hakikatnya. Tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Ta'ala jugalah. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hati engkau pada tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat. Jadi kalau kita faham setiap yang kita dapat nikmat semua dari Allah Ta'ala, maka kita akan jadi hamba yang bersyukur atas dasar ilmu yang kita ada. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Artinya, dan barang yang ada pada kamu daripada segala nikmat, maka ia datang daripada Allah Ta'ala. Segala benda yang datang, baik yang buruk ataupun baik yang nikmat, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Ya, artinya semua nikmat itu pemberian daripada Allah Ta'ala bagi kamu. Dan adapun kelakuan, yang kedua tadi kelakuan, yang kedua pula. Dan adapun kelakuan, maka engkau suka cita. Syukur dari sudut kelakuannya ialah engkau suka cita dengan Tuhan yang memberi nikmat serta engkau membesar akan dia. Maksudnya nikmat Allah bagi tadi itu. Dan menghinakan akan diri engkau. Dan yang maksudnya, yang pertama disebut dia akan suka cita dengan Tuhan yang memberi nikmat. Dapat nikmat rumah, nikmat kereta, kan? Syukur kita. Jadi tanda kita bersyukur nikmat kenderaan yang Allah Ta'ala bagi, kita gunakan untuk apa? Bawa lah ulang-alik pergi masjid. Bawa lah ulang-alik ajak buat orang yang baik-baik. Jadi nikmat yang diberi. Ya? Allah Ta'ala bagi kita nikmat handphone. Ya, gunakan yang baik-baik, sebarkan yang baik-baik, nasihat yang baik-baik, teguran yang baik-baik, nikmat yang diberi. Maka kita gunakan nikmat Allah bagi untuk tujuan yang baik. Jadi dia membesarkan Allah Ta'ala tu dan menghinakan akan dirinya. Kan? Maka dia hina diri macam mana? Kalau nikmat ni Allah Ta'ala tarik balik. Ya, kalau Allah Ta'ala tarik balik nikmat daripada aku, macam manalah keadaan aku. Dan nikmat yang perlu kita kena bersyukur ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat iman dan Islam. Nikmat ni kan semua orang dapat. Ya, nikmat iman dan Islam.
Hatta pakcik Nabi sendiri pun, Nabi pujuk Abu Talib tu, pujuk suruh masuk Islam juga, dia tak nak masuk Islam kan. Bukan semua orang boleh dapat. Jadinya bersyukur banyak-banyak kita masih hidup atas nikmat iman, atas nikmat Islam ini. Dan paling kita bersyukur bila mana kita dah ada iman, ada Islam, kita amalkan, praktikkan agama tu dalam kehidupan kita. Praktikkan agama tu dalam keluarga kita dah. Wah, tu lagi lah. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Itu yang kedua lah, tentang kelakuan. Dan ada pun pekerjaan. Maka iaitu bahawa engkau pakai segala nikmat itu pada yang disuruh Allah Ta'ala. Bawa semua nikmat anda untuk Allah Ta'ala. Tiada pada yang dilarangnya. Seperti engkau pakai akan mata engkau pada melihat akan Quran dan kitab hadis dan kitab ilmu yang memberi manfaat. Maksudnya nikmat mata tadi. Kan? Gunakan nikmat mata tengok Quran, tengok kitab hadis, tidak kitab ilmu, ya. Kalau Pak Ma'un, dia tengok kitab sejarah, kan, dapat juga ilmu kan. Tapi ilmu lain lah. Kita pun janganlah kan, atas alasan bertengok kitab sejarah kan. Dan jangan engkau pakai akan dia pada melihat yang haram. Ya, jangan melihat yang haram. Seperti perempuan ajnabiyah, artinya perempuan yang bukan mahram kita lah. Ya. Artinya perempuan yang bukan mahram engkau dan bukan isteri engkau dan bukan sahaya engkau, maksudnya melihat pada wanita yang bukan mahram, ya. Dengan apa? Dengan nafsu pula tu kan, jadi haram lah. Dan seperti engkau belanjakan harta engkau pada nafkah anak bini engkau. Nikmat duit yang ada, wang yang ada tu kita nafkahkan untuk anak isteri kita dah. Jadi nikmat yang itu kita guna yang betul. Dan pada menuntut ilmu dan menunaikan haji, ada duit kumpul dan cukup untuk pergi haji dah. Dan gunakan duit tersebut untuk menuntut ilmu. Tiada pada maksiat, lagi tidaklah kita melakukan maksiat. Dan ada duit tak habiskan untuk kita berjudi, ya, untuk main tikam ekor, main judi online semua ni kan. Makanya itu bukan hamba yang bersyukur. Saya bukan main banyak, sikit je, sehari RM10 pun masalahnya dah. Itulah tanda tidak bersyukur, walaupun RM10, walaupun RM1. Sebab judi ini satu perkara yang mana terang-terang haram. Sebab dia hanya memperjudikan tanpa ada usaha pun, atas nasib semata-mata kan. Hanya bergantung pada nasibnya. Tak ada kena-mena, tidak memerlukan kemahiran. Tidak ada kemahiran pun. Itu yang antara faktor kenapa judi itu haram. Ya, dan dia banyaklah kalau sudut fiqahnya dah. Dari segi kerugian sebelah pihak, macam-macam lah. Seperti judi dan loteri. Ya, dulu ada loteri tak? Magnum, bukan Magnum, itu nombor ekor kan. Loteri Lion loteri tak? Itu dulu orang Melayu beli. Ya? Dulu tak orang Melayu beli ni. Judi dia nombor ekor dia tak beli. Dia beli loteri. Sebab apa? Loteri tu badan kebajikan Lion. Padahal Lion pun cakap judi tak? Cakap nombor ekor kan. Tapi tengok kan, dululah. Sekarang dia tak boleh lah. Tapi walaupun tak boleh pun, dia buat online pula. Lagi canggih-manggih sekarang. Kan? Yang tak dia buat ke mana pun dia konon dia akan cari tak? Sebab benda-benda haram ini syaitan ni mudah bagi idea. Kau tutup kat sini, kita buka kat sana. Kau tutup sana, kita buka kat sini. Jadi memang tak selesai masalah. Tetapinya ya, kita tanamlah iman dalam diri kita betul-betul dah, insya-Allah selamat. Ni seperti judi dan loteri dan ekornya dan meminum arak. Jadi belanjakan duit untuk benda yang haram, maka tidak ada manfaat. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna syukur itu melainkan syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan dia, maka melihat ia pada tiap-tiap suatu itu pada hikmah dan rahsia dan yang kasih Allah Ta'ala padanya, maka mengerjakan ia akan dia. Jadi bukti dia bersyukur tadi,
Exponential dia ada CJ simpanan premium. CJ apa maksud itu? Itu bukan judi ya. Sebab itu pun ada panel syariahnya. Tadi tak ada isu yang tu kan, BSN buat pun tak ada isu lah, sebab dia ada panel syariah dia. Jadi kalau loteri tu ada panel syariah, kita nak tahu jugalah kan. Jadi yang ada panel syariah dia dah bahas dah mana datang sumber, apa tujuan sumber kan, SSP tu ya, adakah dia bersujudi tu dah dibahaskan. Tak ada masalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ragu-ragu pun tak ada masalah, pergilah ke BSN tu, pergilah tanya. Saya nak tanya lah, dia akan terangkan dengan lebih detail lah daripada saya ni ya. Ada pun yang tadi memang terang-terang lah ya, sebab apa dia atas alasan itu, tapi sumbernya itu dia memang terang-terang berjudi lah. Jadi atas sebab kita bersyukur tadi itu, makanya kita tunjuk buktinya dengan cara kita menjalankan ketaatan kita pada Allah. Itu sebab tadi, gunakan nikmat duit untuk agama Allah, gunakan kenderaan yang ada untuk agama Allah ya. Maka benda ni akan beri nilai nanti. Dan bermula mereka yang tiada melihat ia akan dia, maka hendaklah melazimkan ia akan mengikut sunnah Nabi SAW. Ingat contoh Nabi, bagaimana kehidupan Nabi yang sederhana tak? Bagaimana kehidupan Nabi tak bermuamalah dengan orang-orang yang bukan Islam tak? Tengok contoh. Kerana di dalamnya beberapa hikmah dan rahsia, sekalipun tiada mengetahui kita akan dia. Contoh kita buat benda sunat. Sebenarnya sunat tu antara faktor juga kita kesyukuran kita. Ya, kita buat je lah. Kan, terutamanya benda-benda sunat ni, kita kalau kita dah istiqamah dengan perkara-perkara yang wajib dalam rukun Islam itu, kita lazimkan diri kita buat benda yang sunat. Kan, sebab itu menambah lagi kita punya ketaatan kita. Kita nak kira bab pahala tu, itu bukan kerja kita. Sebab pahala ni malaikat menulis, Allah Ta'ala yang bagi layak tak layak. Tetapi kalau kita ukur kita punya amalan sunat, hari ni aku dah buat duha ke belum? Semalam tahajud sempat buat tak buat? Maka bila kita fikirkan benda macam ni, maka kita akan cuba menjadi hamba yang setaat mungkin kepada Allah Ta'ala. Kan? Aku ni dah lama dah tak puasa sunat. Aku ni dah lama tak pegang Quran. Jadi benda-benda macam ni, kita jangan fikirkan pahalanya. Pahala tu memang Allah Ta'ala bagilah, malaikat boleh dah. Ya, tetapi kalau kita fikir bahawasanya, ibadah sunat aku tak istiqamah lagi, cuba buat nak. Ada waktu buat, ada waktu buat. Maka ini antara jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dan bahawasanya mereka yang mengerjakan maksiat itu telah kufur ia akan beberapa banyak daripada nikmat Allah. Sebab tu Allah dah sebut, Allah Ta'ala bagi warning, wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu kufur akan nikmat aku, Allah Ta'ala bagi dia duit yang banyak, dia gunakan untuk berjudi, untuk beli loteri, untuk beli nombor ekor. Kau ingat sikit, inna, sesungguhnya azabi, azab aku ni syadid, amat pedih. Kan? Tu, kalau dua ayat ni berbeza tuan-tuan. Wala in la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah. Tapi kalau kamu kufur, Allah Ta'ala tak kata pula aku tambah lagi azab aku, tak. Tapi Allah Ta'ala lagi warning, ingat azab aku pedih, kau jangan buat. Tidak pula Allah Ta'ala kata aku tambah, aku gandakan lagi azab aku padamu. Berbeza dengan bersyukur. Kalau kita bersyukur tadi, Allah Ta'ala akan tambah lagi kesyukuran tu. Tapi bila kita kufur, Allah tak kata aku tambah lagi azab, tak. Allah kata ingat azab tu pedih, kau ingat sikit. Itu je Allah sebut. Sekalipun maksiat itu dosa kecil, walaupun pada anggapan kita ada sekecilnya hal lah, boleh terampun je ni lah. Kena ingat satu, dosa kecil ini dibuat secara istiqamah, maka dia akan jadi dosa besar. Ya, itu dia. Walaupun benda tu kecil. Ya, seperti orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah, maka telah kufur ia akan nikmat mata. Ya, mata suruh tengok Quran, suruh tengok ni, dia tengok benda lain. Dan telah kufur ia akan nikmat cahaya matahari, dan telah kufur ia akan segala nikmat yang tiada sempurna melihat melainkan dengan dia.
Ya, Allah Ta'ala bagi nikmat mata tadi tak? Seperti matanya dan matahari dan langit, kerana tiada sempurna melihat melainkan dengan mata. Ada orang yang mana Allah Ta'ala tarik nikmat matanya, tak dapat dia melihat cahaya dah. Maka kita yang ada peluangnya mata elok, alhamdulillah gunakanlah nikmat tu, terutamanya melihat Al-Quran, ya, melihatlah Quran. Dan tiada sempurna matahari dan cahaya melainkan dengan langit, maka telah kufur ia dengan beberapa nikmat Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Sebab itulah kenapa Allah Ta'ala suruh kita lihat ciptaan-ciptaannya, supaya kita ni jadi hamba yang bersyukur, jadi hamba yang merendah diri. Tengok pada lautan tak, kita di rumah kita dekat laut, duduk dekat laut, celup tangan dalam air laut, angkat balik tangan, tetes air yang jatuh itu, itulah ilmu yang ada pada kita. Nak bandingkan dengan ilmu Allah seluas lautan, terlalu beza jauh bandingannya. Ya? Jadi kita tengok ni, kita akan rasa diri kita kerdil, ya Allah, banyak lagi benda yang aku tak tahu. Jadi apa untungnya kalau aku bersifat bongkak, sifat riak atas ilmu yang ada. Nah, sama juga kita tengok pada nikmat harta pula sama juga. Ya, kalau orang lain yang menikmat harta yang banyak, dia bagi untuk agama lah. Aku ni Allah, jenuh kira-kira nak bagi kan. Jadi jadilah kita hamba yang bersyukur. Banyakkan bersyukur. Dan kias olehmu atas ini akan segala maksiat yang lain-lain. Itu kata kiasan tadi. Kalau kita kiaskan api di bumi, di dunia dengan api dalam neraka esok, ya Allah, api di dunia pun aku dah tak tahan. Ini kan pula api dalam neraka lagi. Sedangkan tuan-tuan, dalam neraka, kalau orang masuklah, ya, sakitnya sama seperti sakit kita di dunia. Kalau kita letak tangan kita di atas lilin yang terbakar tu, jenuh tarik dah, sakit dah. Itu di dunia pun dah tak tahan. Letak 10 saat pun tak tahan. Ini kan pula dalam neraka beratus tahun, beribu tahun nak kena bakar. Sakitnya macam ni je lah. Cuma kita tak mati. Ingat yang tu je. Kalau kita nak buat maksiat, buat dosa, masuk neraka, sakitnya macam ni. Kalau kita kena cubit, kena gigit nyamuk, ya, kena sengat dengan lipan gelupur, sakit tak? Di dunia, di dalam neraka macam ni juga. Allah tambah lagi azab tu. Api di neraka 70 kali lebih panas daripada api dunia, tak katakan? Kan? Api dunia pun tak tahan, macam api neraka. Kalau kita fikir benda macam ni, tak adalah, kita tak buat benda yang pelik-pelik lah. Dan yang melazimkan olehmu, oleh ada semuanya, akan menjadikan langit dan bumi dan bahawasanya tiada sempurna syukur melainkan daripada mereka menunaikan ia akan dia dengan ikhlas. Jadi sifat syukur itu dia datang daripada hati kita yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, ya, kerana Allah Ta'ala, ya, ketunggalannya Allah Ta'ala yang Maha Esa. Tiada kerana sesuatu yang lain daripadanya, maka kerananya demikian hendaklah menyebut hamba akan ikhlas. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas pada bab yang kelima. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pula, ya, kitab penawar bagi hati ini pada bab yang keenam, iaitu pada menyatakan ikhlas. Sungguhnya apa yang baik kepada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan, yang ampun dan maaf daripada kelemahan saya sendiri. Semoga Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا الفهم وعملا معمولا. اللهم اجعل جمع هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله بالعالمين.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.